Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita. Dah lama kita buat video. Dan salam PKP pada warga Selangor. Salam PKPD. PKP yang 3.0 lah rasanya kan. Baik. Adakah mental korang sihat bila sudah lama tak berkayuh? Adakah ditorture? Alright, tak apa, kita lupakan persatu. Hari ni aku ada sedikit perkongsian kepada rider-rider yang baru nak beli basikal ke, yang dah lama kaya basikal ke. Ada sedikit ilmu aku nak kongsikan. Alright. Okay, hari ni kita nak cerita tentang sebuah basikal, tapi lebih kepada ingin membeli basikal. Ya, boleh dikatakan macam tu lah. Ingin membeli basikal Alright, kita akan cerita pasal complete bike dengan custom bike. Okay, antara dua ni, apa perbezaan dia, apa kelebihan dia, kekurangan dia. Okay, kita akan cerita. Dan mostly benda ni terjadi kepada siapa je yang nak beli basikal. Okay, kadang-kadang dia tak tahu nak beli complete bike ataupun custom bike. Kadang-kadang dah beli complete bike dan teracun oleh kawan-kawan untuk beli custom sebiji basikal. Okay, hari ni aku nak terangkan kau tentang apa itu complete bike, apa itu custom bike. Okay, kita pergi mula-mula dulu. Kita pergi kepada complete bike. Complete bike ni mostly semua orang tahu. Maksud complete bike ni bicycle yang dah cukup dengan frame, wheel set, group set. Okay, semua dah cukup. Tinggal kita nak kayuh Okay, itu dia complete bike. Okay, kat mana kita boleh dapat complete bike ni? Semua kedai yang jual bicycle ada jual. Right. Apa kelebihan dan kekurangan complete bike? Okay. Sebelum tu, complete bike ni untuk siapa? Untuk beginner ataupun untuk newbies ke, beginner ke, pro ke? Sebenarnya tak ada istilah okay, complete bike ni untuk pro bike ke, pro rider ke, untuk beginner rider ke apa. Sebenarnya complete bike ni untuk semua, bergantung kepada duit kau lah. Kan? Betul. Alright. Okay, kita pergi kepada complete bike tadi. Apa kelebihan complete bike ni? Actually, complete bike ni sebenarnya dia macam satu package. Dan kau beli basikal yang dah siap dengan group set, wheel set dan komponen-komponen lain lah, seperti handlebar ke, saddle ke, apa ke semua. Alright, dia ada satu basikal yang complete, yang cukup package. Dan kalau dari segi harga, aku consider harga dia murah lah daripada custom bike kan. Okay. Dan mudah. Mudah, kau tinggal bawa duit je, ataupun kau tinggal swap je credit card kau untuk dapatkan sebiji complete bike. Kau dah terus beli kayuh, beli helmet, apa semua, kau dah terus beli kayuh. Itu bagi aku complete bike yang mudah kat situ lah. Dan mungkin ada juga yang con dia. Alright. Dari segi harga dia tadi, harga dia selalunya akan lower price daripada complete bike. Dan selalunya akan terkawal lah di paras yang sepatutnya untuk range bike tu, antara beginner bike ke, pro ke, intermediate ke, kan, macam tu kan. Alright. Kenapa harga dia murah complete bike ni? Kerana company yang buat basikal ni, kilang basikal ni, dia akan beli part. Macam contohnya group set, dia tak kira beli harga partial macam harga separate. Dia akan beli harga borong. Dia akan borong daripada, katakanlah Shimano. Okay, dia akan borong daripada Shimano group set tu. Okay, bila dia borong, harga akan rendah lagi. That's why kadang-kadang kita tertanya-tanya kenapa group set, kadang-kadang bicycle dengan group set 105 boleh dapat bawah 3,000. Kenapa kau beli group set saja 105, harga kadang-kadang 2,200, 2,300. Harga sekarang 2,500. Takkan frame, wheel set, handlebar apa tu semua harga 500 je kan. Tu sebab dia, sebab production. Sebab production untuk kilang-kilang besar ni, dia akan beli bundle group set ni.
Dia tak macam kita nak beli satu request kepada katakanlah Shimano. Okay, kita beli satu, so harga akan tinggi sikit kan. Dan sekarang start harga orang demand kan, tinggi-tinggi, so harga akan naik macam tu. So Complete Bike ni adalah pilihan terbaik untuk siapa yang baru nak beli basikal ke, tak nak pening kepala ke, cari-cari part ke kan. Okay, Complete Bike adalah terbaik. Kau beli package dah siap semua. Rasa tu je, mudah dan harga dia terkawal dan mudah cari lah, mudah cari. Dia punya kontra ada juga sebenarnya, tapi lebih kepada subjektif lah kontra ni. Bagi aku, kadang-kadang kalau Complete Bike ni, kau pilihan color tu, pilihan color ke, pilihan design tu ke, sendiri kau tak banyak pilihan kan. Kita nafsu beza-beza. Ada orang tengok basikal, alamak, dia punya ni spoil lah, ada satu part. Okay, kat situ kau kena fikir-fikir balik supaya kau beli basikal tujuan untuk apa. Tapi kalau kau jenis yang macam tangan gatal, tak kisah pun, kau beli je Complete Bike tu. Mana barang kau tak suka, kau just tukar ataupun kau upgrade. Alright, itu dia punya, nak cakap keburukan pun tak lah, sebab dia subjektif kan. So siapa-siapa pun kalau yang jenis macam tu akan, oh tak boleh lah, aku ni group set ni, aku kena tukar group set ni. Okay, itu pilihan masing-masing. Tapi kau akan invest lebih duit daripada kau beli yang tadi standard kau pakai kan. Selalunya macam tu lah. Dulu selalunya Complete Bike akan datang complete dengan group set full. Sekarang sebab nak reduce cost, so dia akan kurangkan sedikit. Benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang kau dah beli group set 105, tiba-tiba dapat crank bukan 105. Kau nak crank 105, nak satu set kan. Itulah benda kadang-kadang yang menjengkelkan juga. Kadang-kadang brake, dia bagi brake tak apa je nama lah, kita tak ada dengar kan. Dia tak dapat complete. Bukan tak boleh pakai, boleh pakai, tapi kita tak dapat rasa lah full performance yang group set tu bagi. Right, aku rasa ya, con tu saja. Then bab size fitting ni sebenarnya itu kita boleh buat lah dekat mana-mana fitter yang pro, kita boleh buat. Tak kisah janji fitter, at least basic fitter yang tahu pasal fitting ni, dia boleh buat. Okay, yang tu tak ada masalah. Kau beli je, kau beli bike pun tak ada masalah. Dia boleh adjust, ada dia punya equipment dia untuk adjust. Then yang lain bagi aku tak ada, for sure tak ada. Cuma kalau korang yang baru nak beli basikal ni, first kau kena ingat, kau kena sediakan budget. Tu penting, budget. Budget tu penting. Okay, kita budget, katakanlah kita punya budget bawah 3,000, bawah 5,000. Yes, boleh lah beli basikal entry level kan. Tapi janganlah budget ciput tapi minta barang pro. So agak susah nak dapat kecuali orang tu curi basikal juga kat kau lah. Alright. Okay, itu saja aku rasa kalau untuk Complete Bike ni. Penting budget dan kau tahu apa yang kau nak. Kita tak sentuh hari ni bab basikal ni jenis apa, aero ke, all-rounder ke, climber ke, apa ke. Right, seterusnya kita pergi kepada custom bike. Custom bike ni sebenarnya satu range yang besar. Custom bike ni dia banyak pecahan. Hari ni kita pergi dua je lah, fully custom ataupun custom bike. Okay, custom bike or fully custom bike, lebih kurang macam tu lah. Okay, kita pergi kepada custom bike dulu. Okay, apa maksud custom bike ni? Custom bike ni maksud dia barang yang separate kau custom. Katakanlah part-part yang separate katakan frame, kau bermula beli daripada frame. Lepas tu kau beli another part, kau beli group set, kau beli wheel set, kau beli aksesori lain, then assemble. Itu nama dia custom bike. Kenapa orang yang memilih custom bike ni? Selalunya orang yang dah berpengalaman main basikal, dia akan pilih ke custom bike sebab mungkin dia dah ada size fitting dia dah tahu size fitting dia, so dia boleh cari
apa nama tu, frame yang agak-agak hampir-hampir dia boleh adjust kan. Tu satu kepuasan dia kat situ lah. Satu lagi part macam yang group set okay, dia suka group set brand ni okay, dia boleh custom sini, custom okay, nak masuk wheel set apa dia boleh custom. Itu kelebihan untuk custom bike ni. Then color kau boleh pilih macam kau tengok frame tu lawa lah, okay, kau boleh ambil frame tu, lepas tu custom sebiji barang yang kau nak. Then kau boleh tentukan bajet kau. Itu yang best dia lah. Cuma walaupun kau boleh tentukan bajet kau, tapi tak semestinya lagi murah daripada complete bike. Kadang-kadang dia akan mahal daripada complete bike. Walaupun kau boleh tentukan bajet kau, okay, kau nak pakai bajet group set, bajet ni, tapi mesti akan lebih sedikit lah daripada complete. Sebab kau dah beli barang asing kau beli group set asing, kau beli setempat ni asing. So kat situ tak akan rugi lah, sebab kau memilih untuk custom. Kau tak boleh cakap isu dia mahal lah lagi kau perlu kesabaran untuk menunggu barang satu sampai macam aku kalau custom, aku akan kumpul biji aku akan custom. Firstly aku akan beli frame dulu. Then frame tu simpan, wrap, gantung, okay. Satu-satu daripada frame kita akan jumpa group set, cari group set. Then dah cari group set, cari wheel set, sikit-sikit. Tapi selalunya orang yang buat custom bike ni dia ada spare bike sebiji untuk ride. So tak ada masalah lah kalau dia tu. Okay, aku rasa tu saja. Sama je macam yang lain. Cuma mungkin kau akan dapat fitting yang lebih tepat bila kau custom bike sebab kau dah tahu. Jadi kau dah ada feel, kau dah pernah berkayu selama ni, kau dah tahulah sedikit technically pasal bicycle ni macam mana. So okey lah untuk kau custom. Tak juga aku cakap untuk newbies tak boleh. Boleh je kalau kau ada duit. Cuma orang cakap lebih elok merasa semua kot. Merasa basikal entry ke basikal mid-range sampai high-end lah. Barulah rasa proses tu yang best. Kalau kau terus rasa basikal high-end, kau tak rasa mid-range ni, proses tak best kan. Bagi akulah, pendapat aku. Right? Okay, kita beralih kepada fully custom. Fully custom ni, ini agak mencabar juga. Dia sebenarnya lebih kepada hobi ataupun orang yang bercita rasa tinggi, sangat tinggi, dan mempunyai bajet yang banyak. Alright. Fully custom ni maksudnya apa? Dia custom sampaikan frame tu memang custom khas saiz dia. Production untuk frame tu, katakanlah frame custom ni selalunya handmade dia akan buat, dia mengikut kau punya ukuran. Okay, kau hantar kau punya fitting, punya data, dia akan buat frame tu khas untuk kau. Berapa drop BB, berapa ni, semua dia akan kira. So basikal tu, in other case kalau kau nak jual kat orang lain, mungkin akan perlu adjustment yang lebih sedikit lah. Sebab basikal tu khas custom untuk kau. Tapi jarang orang jual. Kalau terdesak kau jual kot. Tapi selalu custom frame yang custom ni macam titanium, Columbus campuran steel dengan alloy tu. Selalunya macam tu lah. So frame akan menelan belanja yang mahal jugalah. Tapi tak semahal dengan setup pro bike kadang-kadang dia lebih sentimental value lah. Selalunya brand-brand Itali lah banyak yang custom frame ni. So kau kalau pakai memang basikal tu kau sebiji lah, kau tak jumpa orang lain frame tu memang kau sebiji dan khas untuk buat kau. Kau boleh buat apa yang kau suka kat frame tu dengan detail dia apa semua. So itu fully custom. Sampaikan wheel set pun custom. Wheel set pun kita boleh custom. Group set setakat ni belum ada lagi lah. Cuma group set dia orang buat pen job je lah, kalau nak nampak lain daripada lain pun. Tapi tu dah level macam
orang yang suka kosmetik pada basikal dia more kosmetik, then dia suka simpan basikal. Dia ride pun bukan selalu lanyak basikal tu, sebab basikal tu hanya dia seorang je ada. Okay, itu fully custom. Then cost dia surely akan lebih mahal lah. Kadang-kadang custom boleh jejak sampai 30-40 ribu, 50-60 ribu custom. Body titanium, body besi je, body bukan carbon kan. Tapi dia lebih ke sentimental value lah. Dia akan dikira mahal dia punya value tu daripada welding spot dia. Welding spot untuk titanium dia hampir-hampir tak nampak macam carbon. Kehalusan cat dia tu lebih kepada orang yang exotic lah benda ni Alright, aku rasa tu untuk fully custom. Custom bike yang biasa, yang macam tadi, kau beli frame second hand ke, baru ke, tak kisah, kau custom lah, masuk part apa yang kau nak. Okay, kalau yang fully custom ni, dia memang full, sampaikan frame pun khas buat untuk dia. Okay, soalannya, worth it tak worth it custom bike dengan complete bike, mana satu pilihan? Bagi aku dua-dua sama je, tak ada masalah. Kau ada bajet lebih sikit, kau pergi ke custom kan, ikut cita rasa kau. Tapi kalau kau jenis yang malas nak pening-pening kepala, pergi je beli complete bike. Complete bike pun bagus sekarang ni. Ada je yang masih lagi tawarkan spek yang bagus-bagus sekarang ni kan. Boleh lah beli. So kau tak payah pening kepala nak modify ke upgrade ke, kau just pakai je. Bila sampai masa kau nak upgrade, kau terus upgrade ke complete bike yang lain. Itu bagi aku, saranan aku. Alright, aku rasa itu saja perkongsian kita hari ni. Dan ada satu tips aku nak share kat korang. Macam korang yang suka custom bike ni, pastikan ada tujuan kita custom. Okay, takutlah sebab kita spend money yang banyak, spend too much money untuk custom bike. So pastikan kau orang custom, kau ada tujuan. Katakan kau nak buat aero bike ke, kau nak custom wet winnie ke. Okay, bertujuan. Jangan kau custom tak bertujuan, nanti duit keluar banyak dan kau kecewa. Kau dah custom banyak tapi kau kecewa sebab tak ada tujuan Kau part tu dah take the process take time, masa yang lama kau nak kaji part tu. Okay, part ini apa kelebihan dia, apa kelebihan dia. Sebab kau nak buat tujuan yang kau nak pergi tu, katakan wet winnie kau nak ringan, kau mesti nak cari reset yang ringan dan stiff. So kau kena buat banyak kajian. Alright, itu saja tips dan perkongsian aku untuk hari ni. Okay, jangan lupa subscribe. Terima kasih kepada yang subscribe. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum.